forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir terhadap rasuah pilihan raya di Kuala Terengganu. PAS berkata mereka memutuskan untuk tidak merayu atas keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan kemenangan calon parti itu di Kuala Terengganu atas pertimbangan memikirkan nasib rakyat. Setiausaha Agung PAS Takuddin Hassan berkata jika rayuan dikemukakan yang masa yang lama hingga 6 bulan diperlukan untuk diselesaikan pula di peringkat Mahkamah Persekutuan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir. Di akhir ini kita akan macam biasa. Di Terengganu. Kabarnya hari ini dalam mesyuarat belum dibawa ke mahkamah lagi, saudara. Sepatutnya mungkin hari Isnin nantilah kalau mahkamah bersidang dan sebagainya. Kabarnya bahawa pimpinan PAS tidak akan membuat bantahan ataupun meminta dikaji semula berhubung dengan keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Demikian dimaklumkan oleh Peguam Wan Rohimi Wan Daud yang mewakili Datuk Ahmad Amzad Hashim, calon PAS bagi Parlimen Kuala Terengganu sewaktu pilihan raya umum yang lalu. Jadi katanya keputusan itu disahkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam mesyuarat PAS di Kuala Terengganu hari ini. Jadi PAS untuk itu bersedia untuk terus diadakan pilihan raya kecil bagi Parlimen Kuala Terengganu, kalau boleh serentak dengan pilihan raya negeri yang akan diadakan pada 12 Ogos akan datang. Secara pada 27 Jun lepas, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad pada pilihan raya lalu kerana adanya elemen rasuah katanya. Jadi berikutan keputusan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan dimaklumkan dan menunggulah perakuan daripada Hakim Pilihan Raya untuk mewartakan kekosongan kursi bagi mengadakan pilihan raya. Pada PRU 15, Ahmad Amzad menangangi kursi Parlimen Kuala Terengganu dengan majoriti 40,907 undi selepas menewaskan 3 pencabar lain termasuk Muhammad Zubair yang membuat petisyen, saudara. Jadi saya melihat, saudara, dengan situasi tersebut kita hanya sekadar bertanya lah. Kerana pimpinan PAS selalu mengatakan bahawa ia tidak mahu bersekongkol dalam muafakat nasional kerana katanya Parti UMNO ni keruh, ada orang rasuah. Tapi bagaimana pula sekarang? Bila mereka tidak membuat rayuan berhubung kerusi Kuala Terengganu yang dibatalkan oleh mahkamah kerana rasuah. Jadi sepatutnya Presiden PAS kena fikirlah. Cermin-cerminkanlah. Jangan tuduh orang rasuah sedangkan keadaan terbukti di mahkamah, saudara. Dan dari Arau, saya menerima perkabaran bahawa amalan bai'ah ataupun aku janji ataupun lafaz sumpah bagi kalangan calon PAS dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan bulan hadapan, menurut Musyidul Amnya Datuk Hashim Jassin, bai'ah itu tetap akan diteruskan. Tapi tidaklah serumit seperti sumpah taklik cerai talak 3 yang pernah berlaku di Kelantan sebelum ini, katanya. Jadi artinya memang benarlah apa yang dikatakan bahawa PAS memang dulu ada membuat taklik dalam dari dia punya akuan bersumpah ataupun bai'ahnya kalau dia mengingkiri ataupun melompat parti ataupun meninggalkan parti setelah menang, maka tercerailah isterinya talak 3. Saya kata kenapalah wanita jadi mangsa. Tapi bagaimanapun menurut Musyidul Ampas Datuk Hashim Jassin, bai'ah wajib bagi setiap calon, tapi tidaklah tentang bai'ah, lafaz taklik dan sebagainya. Jika dilihat satu situasi semasa juga, keadaan katanya sudah agak berbeza berbanding dulu yang mana ahli sangat setia dan walak kepada parti. Pada situasi semasa di Kelantan dulu, itu pilihan raya umum 204, kita hanya ada kelebihan 1 kursi. Ini memerlukan bai'ah seperti sumpah taklik cerai talak 3 itu. Tapi sekarang ni situasi dah berubah ni. Jadi tak adalah. Itu keadaan, kenyataan daripada Musyidul Ampas. Jadi secara tidak langsung, dia memperakui bai'ah itu wujud. Saudara. Saya tak mau komen apa-apa, saudara. Cuma saya agak menariknya itu untuk warga Terengganu juga, saudara. Di Terengganu tadi, mulai semalam dan hari ini, Yang Mulia Tengku Razili Hamzah telah pun turun ke Kemaman untuk meninjau suasana. Kerana saya dah mengatakan bahawa apa yang berlaku di Terengganu itu juga akan berlaku di kursi-kursi seluruh negeri Terengganu. Kalau di Kemaman, dia turun di Kemaman, apa yang berlaku di Kemaman, saudara, maka keadaan politik ini adalah cerminan kepada suasana politik di Terengganu.
Dan daripada semalam hingga hari ini, ternyata bahawa Kemaman sudah pun mula menggerakkan. Dan hari ini saya sekitar 15,000 anak muda berhimpun di Dewan Undangan di Cukai meraihkan kehadiran Tengku Razali dan sebagainya. Dan yang berhormat oleh Tengku Razali menyatakan bahawa beliau yakin bahawa sewajarnya seorang anak Terengganu, sama ada dilahir di Terengganu ataupun dia warisan di Terengganu, sewajarnya mereka boleh mendapat RM1,000 setahun daripada wang royalti Petronas. Jangan lupa saudara, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau adalah merupakan pengasas Petronas. Jadi bila pergi ke Kemaman tu kerana beliau juga nak melihat sendiri perkembangan hasil buah tangannya waktu melahirkan Petronas di Paka, Terengganu. Dan ternyata katanya bahawa kalau benar-benar disantuni sebaik mungkin, setiap anak Terengganu boleh diberikan oleh Petronas dan Petronas berkemampuan untuk memberi seorang anak Terengganu RM1,000 setahun, saudara. Ini macam mana saya katakanlah, macam berlaku di negara luar. Negara luar apa negara tu, rakyatnya dapat 1,500 pound, saudara. Itu jadi Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dia kata boleh. Dan Petronas berkemampuan kerana kedudukan Petronas yang sudah pun begitu melebar sayapnya. Dulu Petronas ini dihasilkan dengan modal RM5 juta saja. Sewaktu Yang Mulia Tengku Razali mewujudkan Petronas hasil daripada amanah almarhum Tun Razak, Petronas bermodalkan cuma RM5 juta saja. Tapi hari ini nilai syarikat Petronas, pelaburan di luar negara sudah mencapai triliun ringgit, bukan bilion saja, triliun. Dan sebab itu kata Tengku Razali Hamzah, sewajarnya anak-anak Terengganu, kerana minyak daripada Terengganu itu membolehkan rakyat Terengganu itu boleh dapat RM1,000 setahun. Cuma sama ada royalti itu dibayar, apa yang jadi pada kerajaan negeri kita tak tahu. Saya dipahamkan memang ada. Sehingga saat ini pun setiap tahun Terengganu memperoleh royalti minyak daripada Petronas sejumlah RM1 bilion. Saya tak tahu macam mana di Kelantan. Kabarnya Kelantan juga ada tapi jumlahnya tidak dikabarkan. Sebab itu Yang Mulia Tengku Razali Hamzah berkeyakinan agar warga Terengganu janganlah fikir yang bukan-bukan, bersamalah membantu untuk menstabilkan politik. Tadi sewaktu mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar di Universiti Utara Malaysia, Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dihujani oleh persoalan salah seorang pelajar yang mengatakan bahawa kadar pendapatan negeri Terengganu agak tinggi berbanding dengan negeri lain. Jadi apakah wajar ditumbangkan kerajaan yang ada? Jadi mudah saja Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata di Terengganu pendapatan datang daripada Petronas. Petronas itu duduk di bawah Perdana Menteri. Jadi tak payah nak sembang lah katanya. Itulah maksudnya begitu saudara. Saya pun tahu juga itu penjelasan. Tetapi saudara, saya melihat, saya mendengar malam tadi walaupun saya tak berkesempatan pergi ke Bangi waktu pelancaran pilihan raya, jentera pilihan raya, Pakatan Perpaduan, nampaknya malam tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan banyak persoalan. Saya melihat, jadi apa yang didedahkan oleh beliau memang sebagaimana yang kita katakan itu adalah realitinya. Persoalan pertama, secara terbuka, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa memang Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin memang berhasrat untuk mengharamkan UMNO. Tapi beliau kata beliau tak bersetuju. Jadi selama ini kalau dikatakan bahawa hasrat mereka nak membunuh UMNO tu, itu adalah realiti, saudara. Sebab dia kata walaupun beliau bukan ahli UMNO, tapi beliau tidak bersetuju. Sebagaimana yang pernah saya lantarkan dulu, saya kata bahawa beliau menyatakan kepada saya bahawa dia tidak akan membunuh parti yang dianggotai oleh Allahyarhamah ibunya, bapanya, keluarganya terdahulu. Dia tak akan sampai hati buat. Sedangkan waktu itu dia kata dia di luar kerajaan. Dia walaupun dia dalam Pakatan Harapan, isterinya menjadi Timbalan Perdana Menteri dan beliau tidak bersetuju. Sebab itu beliau menentang keras usaha untuk mengharamkan UMNO. Itu kenyataan terbuka malam tadi, saya pun terkejut. Artinya Datuk Seri Anwar Ibrahim memperakui keadaannya. Saya amat sepanar, gelombang merah biru sudah semakin menyerlah di Selangor ni. Okey tuan-tuan, komen saya lah dulu pemimpin PAS. Orang PAS berkata
tidak ada seorang pun pemimpin mereka yang terlibat dengan rasuah. Maka dengan ini, mereka sudah tidak boleh claim lagi konon-konon yang mereka ni bersih, tak ada rasuah. Sekarang pun PAS telah terpalit dengan rasuah dan telah kalah di mahkamah. Mereka telah melakukan rasuah ketika PRN Terengganu di Kuala Terengganu dahulu. So, untuk ini PAS tak boleh kata orang lain tak bersih. Dia orang pun sama saja melakukan rasuah semasa PRN di Kuala Terengganu hari itu. Okey, mari kita terus menyokong kerjaan Puan Berdua dan Ahmad Nur Ibrahim. Assalamualaikum.